BM berjaya buktikan skuad negara mampu capai lebih dari sasaran di Piala Sudirman sekaligus meletakkan Malaysia lebih jauh selepas hampir 3 musim menamatkan kempen itu di peringkat suku akhir. Dengan kejayaan itu, Chung Han enggan cepat berpuas hati malah mahu usaha perbaiki beberapa kelemahan untuk menutup jurang kecil antara wakil negara dengan barisan pemain di ranking lebih baik. Memang kita nampak ada kekurangan masing-masing. Tak kira dari Kisona ke, dari Secia ke, atau dari Aaron dan Wigig, atau Pelitina, atau yang lain. Kita akan mengambil sikit masa untuk memperbaiki kekurangan itu kerana ada kekurangannya berdasarkan daripada skill set, ada kekurangannya berdasarkan daripada corak tahap fizikal itu yang kita akan fine tune supaya ia akan lebih menuju kepada badminton spesifik punya keperluan. Ini adalah mikro punya perubahan lah, ya, kerana asasnya ada dan struktur asasnya memang sudah ada. Tapi perbezaan antara pemain yang terbaik di dunia dan pemain yang di kelompok top 20 memang ada jurang yang kecil itu dan kita akan cuba untuk menangani situasi itulah. Dalam pada itu, Chung Han berkongsi keadaan barisan pemain yang ketika ini dalam keletihan sebelum berangkat ke arus Denmark pada Selasa untuk hadapi kempen Piala Thomas dan Uber bermula 9 Oktober ini. Ia cabaran buat barisan kejurulatihan untuk mempersiapkan skuad negara dalam keadaan cergas dalam tempoh 5 hari saja. So far sebenarnya kebanyakan semua okey. Ada sikit pemain yang ada sikit otot-otot dia lenguh atau sakit. Kita tengah meneliti situasi dan akan mengambil langkah yang sepatutnya lah untuk handle mereka punya condition. Ya. Untuk menjadi yang terbaik di dunia, kita harus melalui cabaran-cabaran sebegini supaya pemain kita boleh cepat belajar dan mengikut rentak pemain yang terbaik di dunia dan juga membuka mata dan minta mereka lah supaya mereka lebih matang dan juga lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan juga terhadap tanggungjawab yang diberikan kepada mereka. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Lee Zhejiang kini tahu di mana prestasi sebenarnya selepas aksi separuh akhir menentang pemain nombor 1 dunia Kento Momota yang ketika ini berada dalam aksi terbaiknya. Dalam saingan Piala Sudirman itu juga, juara seluruh England 2021 itu berkenaan berjaya memperkuatkan mental serta tingkatkan fokusnya menjelang Piala Thomas bermula 9 Oktober depan. Selaku Kapten, Zhejiang bangga dengan prestasi barisan pemain muda yang lain. Lagi-lagi ini Momota saya balik dengan confidence dia dan saya boleh menang dia lagi. Saya rasa ini satu breakthrough untuk saya. Saya rasa yang penting saya adalah fokus dengan mental saya. Memang saya tahan all the way dan memang tak easy untuk lost focus untuk saya. As a captain, dan saya sangat proud dengan performance mereka walaupun especially dengan against Indonesia. Saya rasa walaupun kita menang 3-2 tapi bagi saya tak ada orang yang kalah. Kita menang semua. Tak kira Kisona, Perli, Tina mereka kalah tapi bagi saya performance mereka hari itu adalah world class. Secara keseluruhan, berguru lelaki negara Aaron Chia turut berpuas hati dengan persembahan dia dan juga pasangannya So Wo Yik. Tambahnya, biarpun kali ini dibarisi pemain lebih ramai pemain muda, misi mereka bukan hanya untuk mencari pengalaman di Finland. Kalau cakap overall dekat Sudirman Cup ni, boleh cakap we are still satisfied lah for our performance in Sudirman Cup. Yeah. Bagi tim kita tahun ni, memang kita datang sini bukan untuk ambil experience ke apa. Memang kita ada target, kita nak capai target, nak bawa result balik. Sememangnya tidak dinafikan pencapaian skuad badminton negara di Piala Sudirman 2021 amat membanggakan. Bermula dengan muncul naib juara kumpulan D termasuk menewaskan England, skuad muda negara cipta sejarah tumbangkan Indonesia buat kali pertama di kejohanan ini dan mara ke peringkat separuh akhir.
Dan di separuh akhir kita tewas kepada pasukan yang sama kita jumpa Jepun. di peringkat kumpulan. Tapi Jepun memang berada pada prestasi yang atau tahap yang sangat beza. Saya ingat lagi zaman mungkin 10 tahun dahulu Betul. atau 15 tahun dahulu Jepun tak, kita lagi higher dan Jepun kan? Ya. Cumanya apa yang ditonjolkan oleh pemain muda ini wajar kita puji melambung-lambung tingginya dan kita harapkan prestasi ini akan kekal sehingga ke saingan Piala Thomas yang akan berlangsung tak lama lagi ni Ya. kan. Okay, kita nak bincangkan Ed kan, nak analisis. Mestilah. Ya. Tak boleh move on lagi Tak boleh. Baik, kita bersama dengan Nur Bakti alias pemerhati dan juga pakar badminton. Lama tak beranalisis. Assalamualaikum bang. Khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Bakti, adakah pemilihan pemain-pemain Piala Sudirman ni boleh dikatakan satu surprise package kerana berjaya mara hingga ke separuh akhir? Atau pada pendapat Bakti untuk memantapkan lagi pasukan perlu ada juga pemain-pemain senior berpengalaman? Okey, ini satu soalan yang baik ya. Kalau soalan tadi yang pertama disebut pemilihan pemain. Banyak ramai pemain muda situ kan. Kita perlu ingat sebenarnya itulah barisan yang kita ada. Pasal gandingan kalau kata bergu lelaki Tan Bee Kiong, Wisham pun dah berpecah. Ya. So yang ada ni lah barisan pemain-pemain yang ada di BM. Yang di luar tu is either diorang dah berumur ataupun dah berpecah. So kita tak ada pilihan. Jadi kalau yang soalan seterusnya, adakah wajar diambil pemain-pemain yang lebih berpengalaman? Saya rasa macam saya katalah, bila orang dah berpecah tu dah kekuatan tu dah tak seimbang lah. So nak tak nak kita terpaksa pilih pemain yang ada dalam BM tu lah. Ya. Okey, baik. Ramai yang pada mulanya sangsi dengan keputusan BM. Pada ketika kita dah menang dengan pasukan England dalam first game. Masa itu tak confirm lagi kita boleh mara ke peringkat suku akhir, tetapi menurunkan ke semua pemain-pemain yang boleh dikatakan pelapis. Tak ada Lizija, tak ada Eski Sona, Tak ada Aaron. tak ada Aaron Woyik, tak ada Tina Pelitan. Semua pemain muda berjumpa dengan Mesir dalam game yang kedua. Okey, jadi kita menang 5-0. Apa pandangan Bakti? Melawan Mesir tu kita tahu dah daripada segi tengok keputusan pun kita menang mudah ya. Pemain-pemain muda tu memanglah dalam pertandingan besar macam ni. Okey. Bila kita menentang pasukan yang lemah, inilah masanya kita dedahkan pemain muda untuk mereka dapat feel pertandingan besar. Kalau lawan pasukan utama ni, pemain-pemain yang second stringer ni memang tak ada chance nak main. So menentang lawan-lawan mudah ni lah mereka ambil peluang. Kalau tidak, setakat dalam team aja tak main pun rugi kan. Betul-betul. Jadi ia satu keputusan yang boleh merangsang pemain-pemain muda ini untuk lebih menonjol dalam peranan yang mungkin yang akan diadakan nanti. Untuk bagi mereka suntikan keyakinan untuk main dalam peranan lain. Baik. Okey, jika dibandingkan Malaysia dan juga pasukan lain di Piala Sudirman, adakah kita boleh dikatakan ya Bakti one step ahead kerana menurunkan barisan muda berbanding muka-muka yang sama bagi negara lain atau bukan sangat muka sama tapi pemain-pemain lebih berpengalaman? Ya, betul. Daripada segi ni, satu macam saya cakap tadi, Malaysia have no choice. Itu je pemain yang kita ada. So, nak tak nak memang kena turunkan. Dan bagi macam pemain-pemain yang lain yang top-top macam China kan, Cheng Long tak main, Twin Tower, Li Lin Liu tu, bergu orang tu, orang tak main. Tapi mereka mempunyai barisan second stringer yang agak kuat. Yang boleh katakan seimbang. Tak macam Malaysia. Malaysia tak ada pemain-pemain barisan kedua yang boleh mengisi itu. Nak tak nak memang itu sajalah pilihan kita. So macam ada pemain macam pemain India Pusala Sindhu, dia tak main
untuk India. So kita kena fahamlah. Mungkin kalau saya jadi dia pun mungkin saya ambil keputusan yang sama kerana dia tahu peluang untuk India menjuarai itu tak ada. Pasal ini main satu tim kan. So dia terpaksa memikirkan karier dia. Okey, baik, kita nak move on Bakti Ya. untuk kejohanan seterusnya iaitu Piala Thomas dan Uber di mana ini adalah kejohanan yang lebih tinggi prestisnya dan sudah pasti negara-negara lain nak menang. Tetapi berdasarkan kepada pencapaian kita di Piala bagi Sudirman saya, tempoh hari, bagaimana Bakti melihat penampilan pemain-pemain muda kita ini untuk meneruskan kecemerlangan mereka? Saya harap mereka dapat menggunakan pengalaman sedia ada daripada Sudirman ke Thomas Cup dalam beza seminggu ni dapat mereka teruskan rentak. Cuma bezanya kali ini dia bukannya kejohanan pasukan campuran. Dia lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Artinya kekuatan itu patut menyeluruh. So kalau kita lihat di Piala Sudirman, single lelaki Zija dengan Aaron dengan So okey. So yang pemain-pemain yang lain ni, lelaki yang lain ni, yang kita ada turunkan Eng Ziong dalam perlawanan melawan Mesir, tapi kali ni dalam Thomas Cup kena lawan Jepun, England. Itu beza dia. Pasal kita kekuatan kita sekarang ni hanya pada dua acara, persorangan lelaki dan bergul lelaki dia untuk menang kita kena ada 3 poin. So bahagian mana yang boleh menyumbang, itu yang penting. Kita persorangan kedua, persorangan ketiga, kita kekuatan mereka jauh berbeza, ketinggalan di belakang Zija. So daripada sini kita kalau kita ingat kalau diukur macam tu kita agak kurang dari segi daripada misalnya dengan Denmark, Jepun dan Indonesia. Indonesia kita ingat dia at least dia ada 3 mata yang diorang boleh harapkan tu. Bergul lelaki, single pertama, single kedua. Jonathan Christie, Anthony Ginting. So diorang boleh harapkan 3 poin dari situ. Kita ni yang 1 poin tu mana kita kena cari. So pemain-pemain yang lain tu kena backup lah. Betul. Harap ada kejutan. Tapi adakah macam mana nak kata ni, safe to say kita hantar tim kita ke Thomas Cup untuk pengalaman semata-mata? Sebab kalau of course kalau pergi ke Thomas Cup mesti adalah untuk menang kan? Atau mempertajamkan lagi kekurangan base daripada Piala Sudirman? Saya rasa setakat ni sebab itulah kita BM pun tak letak target yang terlalu tinggi dalam untuk dua-dua tim ni, Uber dan Thomas Cup ni. Tapi biasalah di kalangan peminat badminton ni, Piala Thomas ni adalah satu macam Piala Dunia kan. Piala Dunia bola sepak. This is the top tournament dalam badminton. Right? So nak tak nak peminat tetap nak kita menang. Tak kira lah pemain muda ke, kita pemain veteran ke, yang mereka tahu ni menang je. Maklumlah kali terakhir tahun 92. Betul. Masa tu saya dah terlalu lama. Kalau budak yang lahir tahun 92 tu lah mungkin sekarang pun dah mungkin dah ada anak dah. Betul. So itulah, macam mana pun pressure, tekanan dalam kejohanan ini dah yang perlu pemain-pemain muda ni belajar macam mana nak pikul. Pasal peminat tetap mahukan kemenangan. So, belajar kita 2 tahun kalau mereka dapat berjaya sekurang-kurang melepasi peringkat kumpulan ni lah. Belajar 2 tahun lagi jadi pencabar. Saya tak tahu sama ada 2 tahun lagi atau setahun lagi ya. Itulah sebab COVID kan. Okey. Ya, baik. Terima kasih Nur Bakti alias Terima kasih. antara pakar badminton negara Baik. dengan tulisan yang hebat. Terima kasih.